Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu masyru'iyati zakatil amwal. Hikmat pensyariatan zakat harta. Eh? Uh, Jadi kita dah bincang sebelum ni zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat harta. Baik. Maknanya zakat ni terbagi pada dua. Zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah kita dah bincangkan. Kemudian ni zakat harta pun kita dah bincangkan. Kita ingat baiklah zakat harta ni dia bermula dengan apa? Sama ada emas dan perak, zakat galian, zakat ternakan yang baru tadi, zakat tanaman, zakat apa lagi? Tinggal ke? Jadi apa beza zakat fitrah dengan zakat amwal? Baik. Awalan hikmah dia ya. Hikmah tathhirun minasyuhi wa tazkiyatun linnafsi min hubbid dunya. Pembersihan, penyucian daripada kedekut, dan juga mensucikan jiwa daripada hubbud dunya, iaitu cintakan dunia. Orang yang cintakan dunia, dia takkan keluarkan zakat. Kamu bayangkan, contohnya kalau ada 40 ekor kambing, kena keluar seekor kambing. Luak kambing dia. Orang yang tak ada sifat cintakan dunia, yang tak ada sifat kedekut, dia tak kisah. Dia akan anggap ini adalah kewajipan dia sebagai seorang Muslim yang meyakini dengan rukun-rukun Islam, mengeluarkan zakat. Tapi membayangkan seekor kambing, berapa harga dia? 700 kalau kambing biri-biri yang besar tu kan. Sampai 1,000 lebih. Wah, 1,000 lebih nak keluarkan zakat. Sedangkan dia ada 40,000 ringgit. Maknanya nak keluarkan nilai 1,000 ringgit daripada 40,000 ringgit. Sebab apa? Sebab dia ada 40 ekor kambing. Jadi itu orang yang tak terikat dengan hubbud dunia saja yang mampu untuk melakukannya. Thaniyan tadribun 'alal infaqi wal ihsani bil ghair. Ini satu latihan untuk berinfak, menafkahkan harta dan juga berbuat baik kepada orang lain. Sebab bila kita keluarkan zakat ni sebenarnya kita membantu orang lain. Asyukru ala ni'amillah. Itulah sebagai tanda syukur ke atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an tathhirun lil amwali wa tanmiyatuha. Pembersihan harta dan juga pengembangannya. Yakinlah siapa yang ada harta, cara untuk mensucikan harta adalah dengan mengeluarkan zakat ataupun bersedekah. Dan setiap harta yang dikeluarkan zakat ataupun yang diinfakkan, dia akan menyuburkan harta tersebut. Tak pernah ada orang yang miskin dengan sebab dia bersedekah ataupun keluarkan zakat. Tapi yang banyak berlaku, orang miskin sebab dia kedekut. Dia kedekut. Mungkin nampak harta dia banyak, tetapi dari segi jiwanya sangat-sangat miskin. Penuh dengan ketidaktenteraman. Baik. Khamisan, ini pun sebutnya majlabatun lil mahabbati tanmiyatul ukhuwah. Untuk mendatangkan mahabbah, kasih sayang dan juga menyuburkan ukhuwah. Sebagai satu cara untuk menggalakkan rasa kasih sayang sesama manusia dan juga meningkatkan ukhuwah sesama manusia lah, meningkatkan persaudaraan. Sadisan tanmiyatu iqtisadil mujtama', untuk menyuburkan ekonomi masyarakat. Bayangkan bila ada orang yang menyumbang, kita kena lihat bukan pada individu saja. Kena ingat bila orang keluarkan zakat. Contohnya kita ambil yang besar-besar, jutawan katakan. Dia menyumbang, dia mengeluarkan zakat perniagaannya 1 juta. 1 juta ringgit untuk setahun. Jadi 1 juta tu dia bagi pada siapa? Dia bagi kepada pusat zakat, bagi pada Baitul Mal. Apa yang Baitul Mal buat dengan duit tersebut? Jadi duit yang dikumpul daripada punca zakat digunakan untuk 8 asnaf, 8 masarifuz zakah.
Siapa dia? Kena ingat baliklah kan, fakir, orang miskin, orang yang berhutang, muallaf, hamba yang tak dibebaskan, Ibn Sabil. ibnu sabil, sabilillah, apa lagi yang ke-8? Ada yang ke-8 kan? Jadi Baitul Mal akan kembangkan semua tu. Ya? Jadi macam mana cara uh, untuk zakat tu boleh mengembangkan ekonomi? Kalau kita keluar zakat fitrah, kita tak nampak sangat. Zakat fitrah berapa je? Ustaz berkeluarkan RM63. RM63 ni kalau makan sehari pun dah habis, satu keluarga. Bahkan tak cukup. Tapi kalau 1 juta, dia boleh mengembangkan. Macam mana? Antara yang tadilah, orang yang apa ni, sama ada yang sabilillah tu pun boleh. Okey, ataupun orang fakir miskin. Bila orang fakir miskin ni dapat zakat, maka dia tak perlu lagi nak meminta-minta ataupun menyusahkan orang lain. Apabila digunakan untuk membangunkan, buat projek-projek apa ni, pembangunan ataupun ekonomi untuk siapa yang berkenaan, maka dengan itu ekonomi masyarakat boleh meningkat. Jadi pentingnya peranan zakat ni. Dhamanun ijtima'i, satu jaminan sosial, jaminan sosial. Orang yang ada pendapatan tetap tak apa, tapi Baitul Mal dengan zakat yang ada, dia boleh menampung mana-mana kekurangan. Kalau kamu tengok sekarang ni yang kisah beberapa orang dermawan yang dibantu kan dibantu orang yang susah, yang tak ada rumah lah, yang tak ada kerja lah. Jadi itu adalah satu jaminan sosial untuk masyarakat, untuk masyarakat. Siapa yang susah, Baitul Mal bantu, bagi apa ni, siapkan pekerjaan, tempat tinggal. Jadi itu satu jaminan sosial. Kamu kena ingat jaminan sosial ni penting sebab kalau bayangkan kalau dalam masyarakat kita ni ada orang yang tak ada kerja, yang susah, macam mana cara dia nak teruskan kehidupan dia? Kalau yang baik, dia akan bekerja lah, dia akan redha saja. Tapi yang kalau jenis yang nakal sedikit, dia nakkan juga duit, maka itu yang sampai ada yang mencuri, ada yang membunuh kerana nak meneruskan kehidupan tapi dengan cara yang haram. Sama juga saddu hajatid du'afa'i wal muhtajin, memenuhi hajat orang yang lemah dan juga yang memerlukan. Taqribut tafawuti baina afradil mujtama', mendekatkan perbezaan, jurang perbezaan antara individu dalam masyarakat. Maknanya yang kaya taklah terus kaya, tapi akan ada merapatkan jurang antara masyarakat. Jadi ini mungkin kamu boleh fikirkan apa lagi zakat harta ni. Apakah hikmah kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan zakat harta. Dan kalau diperhatikan, tidak ada agama lain yang mewajibkan zakat harta dan dengan begitu teliti. Dengan begitu teliti. Tak ada. Jadi sebab tu kita kata betapa indahnya agama Islam kita ini, kerana datangnya daripada Allah yang maha bijaksana. Jadi tak ada kita kata kekurangan, insya-Allah. Baik, al-masailul muta'alliqatu. Beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat. Okey. Zakatul dakhli. Ha. Apa dia zakatul dakhli ni? Itu zakat sumber pendapatan. Zakat pendapatan lah. Okay. Zakatul dakhli hiya zakatul kasbi min al-amali awil mihani awil ratibi alladhi akhadha syakhsu kulla syahrin muqabila amalihi. Zakatul dakhli. Dakhal ni daripada kemasukan lah. Income. Income. Iaitu zakat pekerjaan. Zakat yang diusahakan daripada kerja ataupun mihan ni kerja jugalah, profession ataupun upah yang akhadha syahsu, yang mengambil olehnya akan seseorang kulla syahrin, pada setiap bulan, muqabila amalihi, sebagai gantian ganjaran kepada kerjanya. Maknanya ada kerja ada gaji. Ada kerja ada gaji. Maknanya zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Okey. Nisabuha
khamsatun wa samanuna gharaman min adh-dhahab. Eh? Dia samalah macam emas dan perak. Masa kita bincangkan zakatul zahab wal fiddah, kita ada sebut kat sini. Sebut isu ni, iaitu zakat pendapatan uh, adalah kita ambil juga daripada emas dan perak tu. Okey. Dan nisabnya iaitu 85 gram emas. Maknanya 85 gram ni kita dah sebut tadi, sekiranya 1 gram itu 200 ringgit, maka jumlahnya adalah 17,000. 17,000. Untuk detail kena tengok macam mana yang disebutkan sebagai macam mana cara pengiraan zakat pendapatan tersebut. Nanti ada peluang kita tengok macam mana. Baik. Zakatul muddakhirat, itu al-muddakhir wal malul faid min ad-dakhal. Yadhhabu wal fiddatu wal awraqul maliyah. Zakat kepada harta barang-barang simpanan. Iaitu harta yang berlebihan daripada pendapatan. Orang tu dia ada duit, gaji 60,000, 200,000 sebulan. Kalau orang gaji 200,000 sebulan, berapa yang digunakan untuk makan minum? Sehari kamu makan minum berapa ringgit? 100 ringgit. Makan apa tu 100 ringgit? Katakan anak dia 10, anak dia, ahli keluarga dia 10 orang, seorang makan 100 ringgit, sehari 1,000 ringgit. Okey. Sebulan 30,000 ringgit. Makan apa tu ya? Makan minum semua sekali 30,000 ringgit. Kemudian tolak begitu begini semua sekali, habis 50,000 ringgit. Pendapatan dia 200,000. Jadi apa dia buat dengan baki itu? Beli tu beli ni ada lagi. Maknanya lebihan daripada apa yang dia dapatlah. Maknanya kena keluarkan zakat. Sama ada kalau saya katakan emas dan perak kan. Kalau perhiasan pun macam tu juga. Berapa banyak sangat orang nak pakai emas dengan perak? Ataupun duit, al-awraqul maliyah. Ini duit lah. Duit-duit yang disimpan di bank. Okey. Pun dikenakan zakat. Zakatul ashum was sanadat. Al-ashum was sanadat. Saham dan juga sanadat ni tengok al-ashum jam'u sahmun wa huwa haqqu milkiyati juz'iyah juz'iyatin li ra'si mali kabirin lisyarikatil musahama. Wa kullu sahmin wa huwa juz'un min ajza'i mutasawiyatin li ra'sil mal. Saham lah. Iaitu zakat pada saham, iaitu hak pemilikan satu juzuk. Okey. Ada soalan dia tak jawab dia. Terima kasih soalan. Iaitu kamu tahu saham kan, iaitu orang tu dia ada saham pada satu syarikat, satu juzuk saham, tak kira lah 0.01% pun saham juga. Iaitu dia ada saham pada satu juzuk dan dia merupakan modal kepada syarikat tersebut. Okey. As-sanadat jam'u sanad fa huwa ta'ahudun maktubun min al-banki aw syirkati aw al-hukumati li hamilhi bi tasdidi mablaghin muqaddarin min qardin fi waqtin muayyan nazira fa'idatin muqaddarah. Kalau kita tengok pada zakat hutang, zakat hutang yang pertama ad-dainu marjuul ada. Fayajibu alaihi zakatu fi kulli haul. Jenis hutang yang pertama, hutang yang memang dijamin boleh dibayar. Maknanya ada orang berhutang dengan kita, tak main RM10 ya. Ini bukan cerita RM10 ni. Itu yang berkait dengan nisab. Maknanya orang hutang dengan kita RM20,000. Okey, nisabnya 17,000 kan? 17,000 tadi. Jadi kalau dia hutang dengan kita 10 cukup setahun, cukup haulnya, maka kena keluarkan 2.5% daripada RM20,000 tadi. Sebab apa? Sebab satu hutang yang dijamin akan dibayar. Hutang yang dijamin akan dibayar sebenarnya adalah
Tasya. Hutang yang dijamin boleh bayar, bermaksud itu duit kita. Okey, maka sebab tu kena keluarkan zakat. Tapi ad-dainu ghairul marjuwi ada'uhu. Hutang yang tak dijamin, tak diharapkanlah boleh ditunaikan, la yajibu alaihi zakat. Ini tahu orang entah mana-mana yang tak tahu kan. Memang nampak macam orang kata burn je lah. Dia takkan kembali pada tuannya, maka yang itu tidak wajib keluarkan zakat. Ah, Zakat sampai hutang sampai kena keluar zakat. Maknanya banyaklah, lebih daripada 17,000 macam yang kita bincangkan sebelum ni ya. Tapi nilai 17,000 ni kamu kena ingat dia merujuk kepada berat emas. Kalau emas pada sekarang ni RM200 darab dengan 85 gram, 17,000 lah. Tapi kalau katakan akan datang 1 gram beratnya nilainya RM300, maka RM300 darab dengan 85. Jadi berapa puluh ribu pula. Kena ikut berat apa ni nilai 85 gram emas, bukannya 17,000 ya. Sebab sebelum ni pun turun 15,000 dan sebagainya. Sebab apa? Sebab harga emas tu dia makin lama makin naik. Zakatul huli. Al-huli mubahu isti'maluhu la yajibu fihi zakatu ma lam yablugh haddal israfi fi 'urfin nasi. Amma al-huli muharram isti'maluhu fa yajibu fihi zakat. Al-huli ni apa? Perhiasan. Zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Zakat perhiasan pakaian perhiasan yang harus digunakan tidak wajib zakat selagi mana tak sampai had membazir, melampau-lampau pada uruf manusia. Dah sebut sebelum ni, iaitu selagi mana perhiasan tu mana yang perempuan orang perempuan pakai perhiasan rantai, anting-anting banyak, tapi banyak tu tidak melebihi adat kebiasaan manusia, adat setempat. Macam orang Kelantan, mungkin mereka ni kalau pakai gelang tu sampai 2 inci mungkin biasalah pada mereka. Tapi orang Negeri Sembilan setengah inci pun dah macam dah cukup dah. Jadi apa yang adat di Negeri Sembilan tak boleh diguna pakai adat di Kelantan. Maknanya kalau apa ni contohnya kalau Negeri Sembilan adatnya adalah gelang rantai itu semua tu katakan cincin katakan mungkin 3 contoh 3 bentuk anting sepasang, kemudian gelang kiri kanan seinci kiri seinci kanan, itu saja. Tapi kalau dia lebih cincin sampai 4 bentuk 8 4 kiri 4 kanan, itu lebih beradat dah tu. Okey. Kemudian rantai biasa 1 2 je, dia sampai 8 7 rantai dia kemudian gelang tangan dia kiri 3 inci, kanan 3 inci. Kat kaki pun ada gelang lagi. Jadi itu kalau dah lebih daripada uruf ni adat kebiasaan, maka kena keluarkan zakat. Okey. Tapi kalau dia duduk tempat negara lain, contohnya negeri Kelantan ke ataupun negara lain, kalau itulah kebiasaannya begitu, tak kena keluar zakat. Baik, jadi itu zakat perhiasan. Kalau orang lelaki macam mana? Orang lelaki, ada orang lelaki, ini andaian lah, mungkin tak ada. Dia lelaki tapi dia pakai gelang emas, pakai cincin emas, rantai emas. Itu adalah perbuatan yang haram. Pertama haram dan itu pun kena keluarkan zakatnya juga. Ya. Baik. Ada soalan sini kan? Soalannya kalau orang tu banyak hartanah kan Ustaz? Kena zakat juga ke? Banyak hartanah. Hartanah tu maksud apa? Mesti jawapannya kena. Jawapan dia kena. Sebab apa? Sebab
Tidak ya. Akhirnya adalah ni ya, untuk zakatul amwal, tahqiqut takaful ijtima'i wa tanmiyatu iktisadil mujtama', iaitu untuk merealisasikan takaful ijtima'i, ya, saling lengkap-lengkapkan dalam masyarakat dan juga menyuburkan ekonomi masyarakat. Awalan musa'adatud dhahaya fil masa'ib at-tabi'iyah, itu membantu mangsa dhahaya yang terlibat dalam musibah alam, menjadi bencana alam lah. Masaib tabiiyah ni adalah bencana alam. Banjir ke, gempa bumi ke, boleh digunakan. Thaniyan, taqdimu minhatin dirasiyatin lil aitami walid tullab. Iaitu mengurniakan biasiswa pelajaran untuk anak-anak yatim dan juga untuk pelajar. Jadi kamu kena ingat anak yatim dia bukan penerima zakat. Ingat ya, kita kadang salah faham. Anak yatim, kesian dia anak yatim. Tapi anak yatim dia bukan penerima zakat. Habis tu dia tak layak ke dapat zakat? Dia layak ikut 1/8 tadi. Kalau dia contohnya dia yatim, yatim tapi dia juga adalah daripada keluarga yang fakir miskin, maka dia dapat sebab kemiskinan tadi. Ataupun dia uh, ataupun dia fi sabilillah. Dia seorang pendakwah, dia seorang pejuang agama, dia seorang murid yang belajar agama, belajar tak seperti belajar agama belajar sesuatu yang boleh memberi pulangan yang baik pada agama, pada masyarakat. Maka dianggap sebagai fi sabilillah, maka dia dapat daripada bahagian sabilillah, bukan daripada anak yatim. Yatim ni dia ada peruntukan yang lain. Okey. Walid tullab dan juga untuk pelajar. Maka sebab tu kamu tengok abang kakak kamu ke yang pergi belajar kan, yang pergi Morocco ke, pergi Mesir ke, Jordan ke, mana-mana kan, yang dapat tajaan daripada Baitul Mal. Ada kan? Jadi itulah dia contohnya. Ya, termasuk juga macam nak mengembangkan perniagaan, bantuan daripada Baitul Mal. Dan ini juga daripada orang yang sama ada bencana alam ataupun yang mendapat kesusahan. Semuanya itu boleh digunakan daripada sumber zakat yang diuruskan oleh Baitul Mal. Jadi kewajipan kita adalah bayar zakat pertama. Yang kedua, nak menyedarkan masyarakat bagaimana dengan zakat ini sebenarnya satu mekanisme yang sangat bagus daripada syariat Islam untuk membantu sesama Islam. Bukan sesama Islam saja. Kalau orang Islam dah settle nanti pun boleh buat untuk seluruh negara. Wallahu alam, setakat itu saja untuk tajuk zakatul amwal. Kalau ada kekeliruan, ada kesilapan ke, maklum ke Ustaz, kadang-kadang ada banyak benda yang kita tertinggal. Mungkin Ustaz pun ada silap. Jadi boleh cari lagi ya, insya-Allah. Wallahu alam.